Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin wa sakhir li wa lana jami'an kulla ahadin bihaqqi bismillahirrahmanirrahim amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengurusi Masjid, Barisan Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam, para pegawai masjid, para jemaah muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadratnya Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi meneruskan penyambungan pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Para muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berhenti yang terakhir ada siapa-siapa boleh bantu? Kita berhenti yang terakhir di mana? ...86. Ya, ada siapa boleh mengesahkan? Betul Baik, alhamdulillah. Ma'ani baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab kita ini, mudah-mudahan beroleh manfaat kita daripadanya dan ilmu yang ada padanya dunia akhirat. Qala, katanya, ma'ani. Ma'ani. Di malam ni kita masuk muka surat 86, ma'ani. Jadi ma'ani ni nombor 3. Dia di bawah pelajaran yang kedua, pembahagian sifat kepada 4 pembahagian. Baik. Jadi ma'ani ini adalah pembahagian yang ketiga daripada pembahagian-pembahagian daripada 4 pembahagian. Baik, kita ulang balik bahawa sifat yang kita dah nyatakan sebelum ini 20. Berapa? 20. Daripada 20 itu dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertamanya disebut sebagai nafsiyah. Yang kedua disebut sebagai salbiyah. Maka ma'ani ini adalah yang ketiga. Baik, qala, katanya ma'aniyun, ma'aniyun, maka dicatat di bawah itu. Perkataan ma'ani berasal daripada ma'nan yang bererti sifat. Jadi ma'ani ini dia kata terbitan. Kata asalnya adalah ma'nan. Jadi ma'nan ini bahasa Arab, bahasa Melayunya sifat. Ma'nan, sifat. Ia adalah lawan bagi perkataan zat. Makna di sini ada perkataan zat dan ada perkataan sifat. Baik. Kumpulan sifat ini disebut ma'ani kerana semua 7 sifat ini, dia ada 7. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Kerana semua 7 sifat ini adalah benar-benar sifat yang menyifatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu catatan yang pertama. Di mana? Di catatan pada muka surat yang sama. Yang kedua disebut juga dengan nama sifat wujudiyah. Jadi sinonim ma'ani ini dengan wujudiyah.
Apa yang dimaksudkan dengan wujudiyah itu ada diri. Wujudiyah itu ada diri. Inilah 7 sifat yang betul-betul ada dirinya dan menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah 7 sifat yang betul-betul ada dirinya dan menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali balik kepada 2 perkataan tadi. Pertama zat, yang kedua sifat. Ya, kalau kita masih ingat ya, dalam pelajaran yang terdahulu yang menjelaskan makna zat dan sifat. Apa yang dikatakan zat? Zat maqama bizatih. Ya. Apa makna sifat? Maqama bi ghairih. Jadi zat itu adalah ya, adalah jadi apa? Adalah ya. Jadi kita katakan Tuhan, maka zat itu Tuhan, itu zat. Dan pada zat itu adanya sifat maqama bi ghairihi yang menetap pada selainnya. Itu namanya sifat. Boleh faham? Satu zat, satu sifat. Ya, satu zat, satu sifat. Ini dua perkataan yang membawa makna masing-masing. Zat, bila disebut zat, ya, kita ambil contoh macam ni lah. Ya, yang dikatakan zat, tapi kita dah pun jelaskan ya, sebab perkataan zat itu dikhususkan untuk menyatakan zat yang maha sempurna. Adapun zat yang diciptakan ini namanya zat jirim. Ya, zat jirim. Jadi zat jirim ini iaitu gelas. Maqama bizatihi, maka dipanggil gelas kerana ia memang gelas. Ataupun piring ni ada air ni kan, ya, jatuh dia kan. Ya. Maqama bizatihi, dia dikatakan piring kerana dia memang piring. Itu faham kan? Ya, dia dikatakan piring kerana dia memang piring. Tetapi yang dikatakan sifat, sifat pada piring ini, apa dia sifat pada piring ini? Ya, kan? Jadi sifat, apa kita nak kata sifat tu? Ya? Jadi sifat tu ada pada piring, tapi sifat yang sama juga ada pada plastik yang ada pada kipas ni. Jadi makna zat, ya, nak dikatakan zat, dia tidak perlu kepada zat yang lain. Nak dikatakan piring, dia tak perlu ada piring lain untuk menjadikan dia piring. Boleh faham tak? Boleh kan? Itu dinamakan zat. Tetapi maqama bi ghairih, yang dikatakan sifat itu yang menetap pada zat, yang berbunyi sifatnya, kan? Jadi berbunyi itu sifat, di mana dia menetap pada piring. Ya? Kerana sifat berbunyi tadi, jika ya, dikatakan selain daripada piring, dia juga zat, ya, tetapi sifatnya menetap juga pada benda yang lain. Dia, kita balik kembali kepada istilah itulah, ya. Dia kalau cerita macam tu kan, dia hilang dia punya apa kan, ya, dia punya fokus kan, dia dah mulalah, ya. Pada muka surat 45 tu yang dikatakan zat maqama bi nafsih, ya, yang dikatakan sifat maqama bi ghairih, ya, maqama bi nafsih. Saya tersilap sebut tadi maqama bi zatih. Maqama bi nafsih maknanya benda itu, ya, benda itu. Tetapi ya, bila dikatakan zat Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada dikatakan benda. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Tuhan yang maha mulia. Baik. Itu kena faham betul-betul istilah ni, ya. Baik, kita balik kepada, ya, kepada perbahasan kita tadi, ya, ma'ani.
Yang ketiga, ya, kita belum masuk ke ketiga. Sifat-sifat lain termasuklah nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah. Jadi sifat-sifat yang lain nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah ini bukan ada dirinya, tetapi ia ada dari segi pemahaman sahaja yang disebut amrun i'tibari dengan istilah sungguh. Ini kita dah pun jelaskan. Yang ketiga, sifat ma'ani boleh disifatkan dengan sifat lain. Maksudnya, semua sifat ma'ani boleh bersifat dengan nafsiyah dan semua sifat salbiyah. Sebagai contoh, kudrah. Kudrah ini sifat apa? Sifat yang masuk dalam bahagian ma'ani. Ya. Jadi jangan keliru tuan-tuan rahmati Allah SWT. Ya. Ma'ani ini bahagian sifat. Jadi sifat dalam bahagian ma'ani ini, ya itulah yang 7 tadi. Kudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Ya. Baik. Saya beranggapan tuan-tuan semua dah orang kata apa, kita dah mengaji lama, maknanya dah hafal lah 1 sampai 20. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu hayyan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Yang 20 tu, ya. Maknanya semua dah tahu dah, ya. Jadi yang 20 tu kita dah tahu. Jadi sekarang ni diceritakan pembahagian. Kerana yang betul-betul sifat adalah ma'ani. Yang betul-betul sifat adalah ma'ani. Ya. Kerana ia adalah sifat yang disebutkan di atas tadi. Ya, dia adalah benar-benar sifat yang menyifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Apa dia? Pekuasa, pekehendak, pengetahuan, pehidup, pendengar, pelihat, pekata. Itu terjemahan kepada yang 7 tadi. Baik. Ya. Baik. Adapun bahagian-bahagian selain daripada ma'ani ini, apa dia? Nafsiyah, apa dia? Salbiyah, apa dia? Ma'nawiyah. Jadi yang 3 ini, ya, adalah selain daripada sifat ma'ani. Jadi yang 3 yang lain ini, ya, pembahagian ini yang terkandung padanya berapa tuan-tuan? 1 nafsiyah, 5 salbiyah, ada 6, 7 ma'nawiyah. 6, 7, 13. Jadi yang 13 ini, ya, ia bukannya ada dirinya, tetapi ia adalah sifat dari sudut pemahaman semata-mata. Sudut pemahaman semata-mata. Kita pegang tu, sudut pemahaman semata-mata. Dia sifat yang bukannya ada dirinya, tetapi ia ada dari segi pemahaman sahaja. Ya. Istilahnya adalah sungguh, atau bahasa Arabnya amrun i'tibari. Baik. Sebab itu kita mengaji dulu, sebelum kita mengaji sifat 20 ini, ya, bahagian yang diajarkan kita di awal-awal dahulu adalah istilah. Di istilah tuan-tuan, mengenal istilah dalam ilmu tauhid, muka surat 45 dulu. Ya. Jadi kita ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam apa juga pengetahuan kita, jadi bentuk pengetahuan itu dia mesti ada istilah-istilah khususnya. Mesti ada istilah khususnya. Baik, kalau kita tanya doktor ini kan, apa ni, penyakit COVID hari ni, dia ada istilah-istilah dia. Ya. Jadi sebut aja istilah tu, dia dah menerangkan maksud dah. Ya. Begitu juga, ya, bukan sekadar bidang kedoktoran sahaja, apa-apa juga bidang pun dia macam tu. Termasuklah dalam membicarakan sifat 20 ini. Jadi istilah amrun i'tibari, istilah wujudi, ya, istilah zat, istilah sifat. Jadi istilah ini kita dah faham dah. Sebab apa, kalau kita tak faham setiap kali kita mengaji, ya, bahagian yang baru, pengajian yang baru, jadi terpaksa nak diulang semula, ulang semula, ya.
Sedangkan tempoh kita mengaji lama, ya. Jadi bila kita mengaji lama tu sedikit kita bahas, kita faham. Jadi kita simpan pemahaman itu. Kemudian bila kita bahas lagi bulan depan, kita faham sikit lagi. Kita simpan pemahaman itu, ya. Kemudian kita bahas lagi, kita simpan pemahaman itu. Sebab itu pentingnya kita mengaji kuliah maghrib, kuliah subuh ni. Asal nama kuliah, penting ada kitab. Penting ada kitab. Sebab apa? Ya, sebab nak menjaga pemahaman itu. Sebab kalau tidak, ya, kita setiap hari, ya, berhadapan dengan pelbagai perkara di luar jangka yang menyebabkan memori ingatan kita kadang-kadang, ya, terganggu. Jadi sebab tu kita kena ada kitab. Baik. Seterusnya, yang ketiga, sifat ma'ani boleh disifatkan dengan sifat lain. Maknanya sifat ma'ani juga boleh bersifat dengan nafsiyah dan semua salbiyah. Sebagai contoh, kudrah. Kudrah itu boleh bersifat dengan nafsiyah. Maknanya kudrah itu adalah ada, wujud. Kudrah itu boleh bersifat dengan sifat salbiyah. Jadi kudrah adalah qadim, kudrah adalah baqa. Begitulah seterusnya. Kiaskanlah kepada semua sifat ma'ani yang lain. Jadi kita kena faham sungguh-sungguh, ya, yang dikatakan sifat 20 tadi tu, ya, dia ada pembahagiannya. Pembahagiannya 4. Yang pertamanya nafsiyah, iaitulah sifat wujud. Yang keduanya salbiyah, iaitulah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Yang ketiganya adalah ma'ani. Jadi ma'ani inilah asal katanya adalah maknan yang membawa maksud sifat. Yang dikatakan sifat ini adalah sifat yang benar-benar ada. Benar-benar ada, yang benar-benar ada. Jadi kena faham, ya. Kena faham ikut, ya, ikut larasnya begitulah, ya. Dan yang keempat ini iaitu ma'nawiyah, yang melazimi sifat ma'ani. Sebab itu dikatakan, ya, ma'nawiyah ini dia akan ada kaunuhu. Kalau ma'aninya kudrah, maka ma'nawiyahnya kaunuhu qadiran. Dia akan menjadi macam tu, ya. Ini kita baru masuk tajuk ni, ma'ani. Baru sebut ma'ani aja dia punya perbahasan dah panjang, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini belum lagi dijelaskan ma'ani itu, ya. Ma'ani itu adalah beberapa sifat yang benar-benar berdiri, ataupun adalah beberapa sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Taala. Tapi jangan kita anggap, ya, zat dan sifat itu terpisah. Macam kita tengok ni lah, kan. Macam mana kita nak pisahkan dia? Tak boleh, ya. Dia bulat, itu adalah sifat dia. Ataupun bulat dia ada bunga-bunga, itu sifat dia. Tapi kita tak boleh nak pisahkan antara sifat berbulat, ya, dengan piring ni. Tetapi bila kita nak bercerita tentang dia, ya, nak bercerita tentang piring, apa yang ada pada piring tersebut adalah sifat. Apakah fungsi sifat tadi? Dia ada fungsi dia. Jadi kena faham, ya. Mula-mula tengok piring, lepas tu tengok sifat dia. Apakah fungsi sifat? Jadi kita tengok macam ni lah, kan. Mula kita tengok kepada gelas. Sifatnya, ya, menakung air, maka fungsinya masukkan air dalam tu. Ya, masukkan air dalam tu, itu fungsinya. Begitu sebenarnya, ya, kita nak memahami, begitu dibawa oleh para ulama untuk memahami, ya. Kerana pemahaman itu dia, kalau kita cerita zat, sifat, perbuatan dan juga hasil perbuatan, itu makna kita bermula dengan cerita tentang zat. Itu dinamakan sebagai tanazzul, maknanya daripada atas turun ke bawah. Adapun kita sebenarnya yang lebih cantik memandang daripada bawah ke atas.
Dia mengaji kitab memang macam tu. Dia bawa kita daripada atas turun ke bawah. Tapi yang sebenarnya elok kita memandang daripada bawah ke atas. Macam mana maksudnya tu Ustaz? Macam ni. Macam ni, ya. Baik. Kita mandang pada diri kita, ya. Sebab kita cerita ni, tauhid ni cerita apa? Cerita ma'rifatullah, cerita nak mengenal. Tauhid ni cerita apa? Cerita nak mengenal. Jadi kita ambil kata ulama, ya. Apa kata ulama, ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa, ain rafa, ya, ain baris atas, ra baris atas, fa baris atas, arafa. Man arafa nafsahu, ya. Sesiapa yang arafa ini tahu, ataupun dikatakan arafa ni kenal akan dirinya, arafa rabbahu, telah kenallah dia akan Tuhannya. Ni kita nak bawa balik. Jadi daripada bawah ke atas. Sekarang ini diri kita ini adalah hasil ciptaan. Diri kita ni apa? Hasil ciptaan. Kita kena pandang begitu. Kita adalah hasil ciptaan. Betul tak tuan-tuan rahmati Allah SWT? Betul tak? Jadi bila hasil ciptaan, kan, maka perbuatannya adalah cipta. Nampak tak? Nak menaik ni hasil. Maka kita nak tengok, ya, daripada hasil ini, ya, ia adalah terhasil daripada perbuatan, maka perbuatannya adalah cipta. Perbuatannya adalah cipta. Ya. Maka yang mencipta itu apakah sifatnya? Dan sifat itu menetap pada siapa? Itu satu persoalan. Jadi kita ini adalah hasil ciptaan. Maka perbuatan mencipta. Siapakah yang mencipta? Yang bersifat dengan sifat ma'ani, yang kudrah, yang berkuasa ia, yang iradah, yang berkehendak menentukan hasil ini, ya. Ilmun, yang berpengetahuan ia. Kemudian hayatun, yang hidup dia. Kemudian sebab itu dikatakan dalam ciptaan itu kesepaduan 4 sifat. Kudrah, iradah, ilmun, hayatun. Kesepaduan 4 sifat. Boleh faham secara itu? Jadi 4 sifat ini pada siapa? Pada Tuhan. Ya. Jadi sebab itu, ya, yang dikatakan zat itu Tuhan. Pada Tuhan ada sifat. Jadi sifat apa? Sifat kesempurnaan. Apakah fungsi sifat Tuhan? Memperbuat, maka perbuatannya juga sempurna. Sebab itu kita katakan tauhid di sini mengesakan Tuhan, mengesakan sifat Tuhan, dan mengesakan perbuatan Tuhan. Boleh faham seperti itu? Mengesakan Tuhan, mengesakan sifat Tuhan, mengesakan perbuatan Tuhan. Macam mana nak mengesakan Tuhan? Maka nafikanlah, nafikanlah la ilaha illallah. Nafi, maka di sanalah yang esa hanya Allah. Tuhan Allah, namanya Allah. Allah Tuhan. Tuhan Allah. Jadi senang kita ni bila dikatakan zat, zat Tuhan. Nama Tuhan Allah. Allah Tuhan. Jadi nak cerita Tuhan, nak cerita Allah, nak cerita Tuhan, tak terimbih dek kita dah. Jadi sebab tu maka dibawakan dalam hujah akal ini, dalam nak memahami sesuatu itu, maka sesuatu itu dimulakan dengan zat. Jadi nak memahami apakah benda yang saya pegang ini, maka namanya adalah piring. Baru kita tahu piring. Ya, begitu juga kalau cerita Tuhan, cerita Allah, ya.
Sebab itu apabila baginda Nabi SAW menyerukan kepada Tuhan, maka ditanya kepada Rasulullah SAW oleh musyrikin Mekah, ya, macam mana Tuhan kau? Tu ditanya, macam mana, siapa Tuhan kau? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya dengan menurunkan wahyu, qul, sampaikanlah wahai kekasihku Muhammad, Allah Tuhanmu, Allah ahadun, Tuhan yang esa. Jadi maknanya dialah Tuhan, namanya Allah, tak ada selain Allah Tuhan. Itu Allahus Samad. Ya. Jadi Allah Maha sempurna. Sempurna kerana Allah sempurna, maka yang lemah-lemah ni datang kepada dia. Itu dikatakan meminta, as-samadu, meminta. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, ya. Kalau saya ni bukan pegawai agama, kalau saya ni bukan ustaz, orang tak berhajat nak bercakap kat depan Ustaz Syafi'i. Kau poilah bercakap kat depan tu, tak akan ada. Nampak? Tapi sebabkan dia ni ustaz, kemudian dia ni pegawai agama pula, kan? Bolehlah. Jangan tidak, bolehlah. Kan? Jangan tidak. Sebab ada ustaz, ada pegawai agama, bolehlah. Nampak? Jadi dia memandang lebih kat situ. Nampak? Jadi sebab itu dihajatkan. Sebab tu Haji Nizam, Ustaz, Jumaat ni boleh ya? Haji Nizam, Ustaz, Jumaat ni boleh ya? Nampak? Sebab ada dia ada title Ustaz, ya, dengan pegawai agama. Nama tu tak diperwah kat orang tu. Syafi'i, siapa dia Syafi'i ni? Tak? Tak ada dah. Tak? Jadi nak cerita Allah Tuhan, ya, Allahus Samadu, dia tu sifatnya sempurna. Kerana itu bila mana dia sempurna, ya, maka yang lainnya berhajat kepada dia, meminta kepada dia. Itu jawapan kepada musyrikin Mekah tadi. Allah itu esa, Allah tempat meminta, tapi Allah bukannya makhluk. Kerana makhluk itu diciptakan, dilahirkan dan melahirkan. Kerana itu lam yalid wa lam yulad. Dia Tuhan, bukan ciptaan. Dia Tuhan yang sempurna. Nak cakap sempurna tu apa? Sifatnya. Walam yakullahu kufuwa. Kerana itu dia tidak ada bandingannya, tidak ada, ya, penyamaannya, tidak ada, ya, dapat disyarikatkan dia, tidak dapat dipersis-persiskan dia, diumpama-umpama. Kerana apa? Kerana ahad. Walam yakullahu kufuwa. Dia tak dapat nak dipercontoh-percontohkan, kerana dia ahadun. Kerana sempurnanya dia, tingginya dia, besarnya dia, mulianya dia. Kerana jalaluhu wa kamaluhu. Apa dia lagi satu? Jalaluhu wa kamaluhu wa jamaluhu wa azamatuhu. Itu istilahnya. Itu nak bagi mudah faham lah. Kan? Dia nak bagi itu. Itu ahad ini menunjukkan jalal. Jalal ni perkasanya Allah Ta'ala. Wa jamaluhu, dan indahnya Tuhan. Wa kamaluhu, dan sempurnanya Tuhan. Wa azamatuhu, dan betapa agungnya dia sebagai Tuhan. Itu dikatakan ahad. Ahad. Kerana itu Sayyidina Bilal bila diletakkan batu tengah panih mengelintin tu, apa yang keluar? Ahad. Ahad ini bukan sebarangan perkataan. Ahadun. Nampak? Jadi untuk kita sentiasa saja mengahadkan
maknanya meletakkan azamah, keagungan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, keindahan Tuhan, keperkasaan Tuhan. Maka semuanya tergantung pada kalimah ahadun. Jadi untuk sentiasa kita ini di dalam masa dalam masa fi kulli lamhatin wa nafasin. Kalau tak pakai jam pun cuba tengok mata tu berkelip. Jadi itu masa. Nafas turun naik itu selaan masa. Jadi pada selaan masa itu macam mana untuk istimrar, istiqamah, untuk sentiasa mengagungkan Tuhan, maka dikatakan wahada. Wahada daripada ahad tadi, maka agungnya Tuhan pada setiap selaan masa itu, maka dikatakan wahada. Jadi ilmu untuk mengagungkan Tuhan itu pada setiap masa tauhid. Boleh faham secara itu. Jadi dalam tauhid ini adanya Allah. Di istilah Allah, zat Tuhan. Jadi bila sebut payah-payah sangat, zat ni apa? Zat ni Tuhan. Namanya Allah. Selesai. Boleh faham? Tak payah fikir banyak. Tak payah nak ceritakan. Sebab kalau kita katakan zat piring pinggan, ini zat jirim. Tapi bila kita katakan zat Tuhan, Allah. Selesai. Maka menetap pada Allah sifatnya yang sempurna. Jadi kita nak mengenal sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tidak terkira. Maka para ulama mencarikan setidak-tidaknya buat bekal melepaskan fardu ain. Sebab kita ini mukallaf, maka tuntutan ke atas mukallaf adalah mengenal Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Maka para ulama menyusun ilmu tauhid. Ini aja. Catatkan. Jadi maknanya yang kita nak belajar ni sifat. Tapi sifat ini ada sifat yang sungguh, ada sifat yang ada. Jadi para ulama susun 20 sifat. Tapi kenapa tak 99? Kerana 20 ini sifatul zat, sifat menetap pada zat. Adapun 99 itu sifatul af'al, sifat yang menetap pada perbuatan. Boleh faham? Kena faham rangka dia dulu. Begitu. Jadi kita dah tak ada masa kena cerita macam tu. Jadi daripada 20 yang para ulama cerita tadi, wujud qidam baqa sampailah kaunuhu mutakalliman itu, maka para ulama dia mudahkan lagi. Dia jadikan sebab bila orang kata wujud qidam baqa tu sifat kan, itu sifat. Tapi sifat ini dia ada sifat yang benar-benar menyifatkan sifat itu, dan dia juga ada sifat yang sungguh. Dia ada sifat yang benar-benar menyifatkan sifat itu, dan dia ada sifat yang sungguh. Maka dalam perbahasan 20 sifat ini, yang benar-benar menyifatkan sifat itu adalah ma'ani. Bermula pada kudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Nanti kita akan bahas daripada ma'ani ini dia ada ta'alluq. Itu kita katakan kerja kepada sifat ini. Kudrah, perkuasa. Maka dilihat pada hasil tadi, pada ciptaan bumi, langit, segala yang ada. Maka sudah pastilah yang menciptakan itu ialah yang bersifat memberi kesan. Jadi kena faham tu. Jadi yang memberi kesan, yang memberi bekas hanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita katakan jadi walam yakul lahu kufuwa. Zatnya Allah, hanya Allah. Sifat kesempurnaannya hanya sifat Allah. Af'al, perbuatan Allah, hanya perbuatan Allah Ta'ala yang memberi bekas.
Jadi bila Allah Ta'ala berkehendak, jadi kehendak tadi masuk dalam sifat iradah. Jadi kalau berkehendak saja tak ada kuasa, tak jadi. Macam tuan-tuan, macam kita lah hari ni kan. Endak sangat ubat COVID. Endak. Tapi tak ada kemampuan. Nampak? Tak ada kemampuan. Jadi kudrah itu, kalau kudrah itu yang asal. Jadi kemampuan tadi, dikatakan kuasa tadi itu, asal katanya adalah pekuasa, kudrah yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham secara itu? Itu barulah masuk azamah, barulah masuk jalal, barulah masuk kamal, barulah masuk jamal, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan mengenal Allah ini dengan jalan hujah. Jadi hujah ini dibina atas hujah yang boleh difikir oleh makhluk yang bernama manusia. Kerana kelebihan umat manusia ini, dia ada akal. Jadi sebab itu sifat 20 ini antaranya dia mengikut hukum akal. Jadi sebab itu muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pengertian kepada ma'ani ini, hiya kullu sifatin qamat bi mahallin aujabat lahu hukma. Merujuk kepada ma'ani adalah setiap sifat yang berdiri pada zat yang mewajibkan suatu hukum bagi zat itu. Iaitu kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Jadi mewajibkan suatu hukum, maknanya kuasa. Kuasa itu adalah terbitan daripada sifat pekuasa. Boleh faham soal itu? Jadi bila dah berkuasa, mesti pula berkehendak, maknanya menentukan lelaki, perempuan, dahulu, kemudian, dan banyak lagi pengkhususan, maknanya ciri-ciri ciptaan tersebut. Dia memerlukan kepada kehendak, dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala adalah sepadu dengan sifat ilmun, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak didahului dengan kesamaran, berbeza dengan makhluk macam kita lah hari ni. Kan ini masing-masing mencari ubat ataupun vaksin. Tapi besok bila dah dapat vaksin, besok saya dah dapat vaksin. Tapi nak cerita hebatlah dapat vaksin, tapi nak cerita sebelum dapat vaksin tak tahu. Itu makna pengetahuan kita sebelumnya tak tahu. Adapun pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak didahului oleh tidak tahu. Kerana itu dikatakan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ala wajhil ihatati, maknanya komprehensif. Bahasa orang ni payah nyebut itu aja. Komprehensif maknanya syumul, menyeluruh. Makna tidak ada satu pun yang tertinggal daripada pengetahuan Allah SWT, dan pengetahuan Allah Ta'ala tidak didahului oleh kesamaran. Sedangkan kita tadi siang tadi pun tak tentu lagi. Tak? Macam saya nak ngajar tidak malam ni, nak ngajar tidak malam ni, nak ngajar tidak, tak ketentukan. Nampak? Tapi bila dah duduk ni, alhamdulillah dapat. Sebab tak tahu. Macam-macam hal. Duduk ni macam-macam hal. Susahnya jadi pegawai agama ni, susah dia bukan bekerja tuan-tuan, tapi susah dia ialah untuk berada pada banyak tempat dalam satu masa. Itu kesusahan yang saya hadapi. Kesusahan yang saya hadapi. Kena berada pada banyak tempat dalam satu masa. Tak? Kan? Jadi macam tu. Jadi kena, itu kesusahan. Dan pengetahuan kita pula didahului oleh kesamaran. Tetapi pengetahuan Allah Ta'ala sempurna, tidak didahului oleh apa-apa kesamaran. Itu menerbitkan azamah, menerbitkan keagungan Allah SWT dalam hati kita. Barulah kita dikatakan ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala atas jalan hujah.
Boleh faham setelah itu kan? Dah masuk isyak kan? Masuklah. Kita azan dululah, ya. Kita azan dulu, Tuan Bilal, ya. Tadi baru Kang kita lajak sikitlah dalam 20 minit lepas azan Kang, ya. Bak jumpa pun dah 2 bulan 3 bulan tak jumpa kan. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi perbincangan dalam kitab ini yang keempat, katanya maknawiyah. Sifat maknawiyah, sifat ini melazimi zat dan beberapa makna lain.
dan diertikan dengan ia adalah hal yang tetap pada zat selama mana zat dikerenakan dengan suatu kerana. Itu pengertian, ya. Pengertian tu jelas. Jadi benda yang jelas tak perlu nak dibahas lagi, dah jelas. Jadi bilangannya 7 juga, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ya. Jadi di bawah itu dijelaskan perkataan melazimi, kerana maknawiyah sifat ini melazimi. Melazimi artinya sifat ini tidak boleh bercerai atau tanggal daripada yang dilazimi, iaitu sifat ma'ani. Ya. Jadi sifat ini dia tidak tanggal, ya, ataupun bercerai daripada, ya, sifat ma'ani. Jika dikatakan keadaan Allah yang berperkuasa, maka lazimlah, wajiblah dia bersifat dengan sifat perkuasa. Ya, begitu juga dengan sifat-sifat maknawiyah yang lain. Jadi antara, ya, perkataan yang disebutkan juga, ya, bahawa sifat maknawiyah ini dikenal juga dengan nama sifat haliyah ataupun ahwal, iaitu hal keadaan. Apakah beza antara ma'ani dan maknawiyah? Maka ma'ani dikatakan sebagai usul asal, adapun maknawiyah itu pecahan daripadanya. Sifat ma'ani itu dikatakan sebagai sebab, sifat maknawiyah dikatakan sebagai kesan. Sifat ma'ani dikatakan yang dilazimi, sifat maknawiyah yang melazimi. Sifat ma'ani ada dan sungguh, sifat maknawiyah itu sungguh. Ya, baik. Maka teruslah kita pada muka surat 88. Ya. Maka zat dan sifat Allah Ta'ala, itu yang kita katakan tadi, zat tu apa? Zat Tuhan, nama Tuhan Allah. Maka pada Allah sifat yang maha sempurna. Apa sifatnya? Maka ada diri dan tidak ada diri, tetapi boleh diterima kewujudannya oleh akal. Maka ada diri itu disebutkan dengan istilahnya wujudi, yang merujuk kepada sifat ma'ani. Adapun yang tidak ada diri tetapi diterima kewujudannya oleh akal, dikatakan amrun i'tibari, merujuk kepada bahagian nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah. Jadi bila dah ada, ya, dah ada ni jelas. Ni jelas, ya. Ini, ya, boleh snap. Haji Nizam snap masukkan dalam TV. Nampak dia. Ya. Nampak ni 20 sifat wajib, 4 kategori. Masukkan dalam TV tu. Ya, nafsiyah, wujud, salbiyah, ya. Jadi salbiyah ini dia macam nilah. Saya nak membawakan sesuatu itu dekat kepada para jemaah. Saya cuba beranalogi. Ya. Jadi salbiyah ini, ya, kalau kita bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi tasbih itulah salbiyah. Mana tasbih ini menafikan kekurangan. Boleh faham secara tu? Dia Tuhan sempurna, nafikan kekurangan kepada sempurna. Sempurna lawannya kurang, maka menafikan yang kurang. Subhanallah, Tuhan, ya, ternafi daripadanya sifat kekurangan. Itu maknanya salbiyah, makna menafikan kekurangan. Ya, menafikan kekurangan. Ya, kerana itu menafikan kekurangan itu, maka dibawa kita kepada tidak ada permulaan baginya. Alam yalid, dan, ya, walam yulad, dan tidak ada pengakhiran. Huwal au, kata guru kami, huwal awwalu bila bidayatin. Maka kita memahami Tuhanlah yang awal tanpa didahului oleh sesuatu. Wa huwal akhiru bila nihayatin, dan dialah yang kekal tanpa pengakhiran. Maka tidak binasa. Ya. Maka nak menafikan kekurangan lagi, yang kurang itu makhluk, maka mukhalafatul lil hawadis,
Tuhan bukan makhluk kerana dia sempurna, maka kerana itulah mukhalafah lil hawadis, dia bukan yang lemah kerana makhluk itu lemah, maka dinafikan dia itu bersamaan dengan segala yang bersifat lemah, iaitu makhluk. Mukhalafah maknanya berlawan dia dengan ciptaannya kerana dia sempurna. Qiyamuhu binafsih Allahus samad, maknanya dialah yang istighna, terkaya, maka dia tak perlu kepada apa-apa. Nampak? Maksud di sini macam kita makhluk. Maksud perlu di sini kita bermula. Kita bermula. Bumi ada sejarah permulaannya, langit ada sejarah permulaannya, manusia ada sejarah diciptakan Adam mulanya. Nampak? Ya, wahdaniyah, itulah keagungannya, keesaannya. Boleh faham? Jadi bila kita faham itu, ya, itu kita analogikan dengan tasbih tadi tu, salbiyah tadi tu, maknanya menafikan kekurangan. Ya, menafikan kekurangan. Baik, itu. Jadi nafsiyah ini tadi, ya, dia ada. Jadi ada itu juga adalah hanya Allah. Kerana itu ada milik Allah. Bila dikatakan ada, nak menafikan, ya, kelemahan ada itu, maka datanglah salbiyah. Ada itu tidak ada permulaan, ada itu tidak binasa, ada itu bukannya makhluk, ada itu tidak berhajat untuk diciptakan bagian-bagian dan sebagian, dan ada itu agung. Nampak? Jadi itu sifat. Sifat apa? Sifat amrun iktibari, sifat yang sungguh. Adapun yang benar-benar sifat, maka dikatakan ma'ani, kudrah, berkuasa dia, berkehendak dia, pengetahuan dia, perhidup dia, pendengar dia, pelihat dia, perkata dia. Boleh faham soal itu? Maka sifat-sifat ma'ani ini dilazimi dengan bila dikatakan pekuasa, maka lazim bagi pekuasa keadaannya itu tentulah berkuasa. Ya tak? Dia jadi begitu. Kalau, ya, perkehendak dia, maka lazimlah keadaannya, ya, berperkehendak. Kaunuhu muridan. Ilmun ia, pengetahuan ia, maka lazimlah, ya, kaunuhu aliman, keadaannya yang berpengetahuan. Ya, baik. Jadi itu aja nak cerita sebenarnya, tapi nak menyampaikan kepada maksud ulama itu tadi, ya, bukan semudah yang disangka. Ramai orang kata dia baca-baca, tengok-tengok faham, tapi bila bercakap tak sampai. Bila bercakap tak sampai, ya. Baik, ya. Tanbih, berhati-hati dalam perkara sifat, kerana keadaan yang boleh membawa kekafiran. Pertamanya menafikan sifat maknawiyah kerana mengikut ijma', maknanya majority, dan qaul yang rajih, pandangan ulama melalui pandangan yang kuat. Walaupun tidak wajib menghitungnya secara terperinci, wajib beriman dengannya kerana ia termasuk di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi sebab itu kalau kita tengok, ya, dalam mengaji sifat ni, ya, dia ada yang mengaji sifat 13. Sifat 13 dia tidak menafikan akan maknawiyah, tetapi cuma dia tak isbatkan saja maknawiyah ni. Ya. Jadi itu yang kita mengaji kitab-kitab lama tu, sifat 13. Dia cuma ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani saja. Tapi dia tidak menafikan, kerana menafikan sifat maknawiyah itu membawa kepada kekufuran. Baik, yang kedua, menafikan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Apa dia sifat nafsiyah ada? Apa dia sifat salbiyah yang 5 tadi? Atau beriktikad ia baharu. Baharu ni maknanya samalah seperti makhluk. Beriktikad, makna berpegang. Iktikad ni apa, tuan-tuan? Iktikad ini maknanya pegang setelah tahu. Pegang setelah tahu.
Kita ni dalam hidup kita ni, bila kita dah tahu sesuatu tu, amanah sikit pada benda yang kita tahu. Itu amanahlah pada benda yang kita tahu. Kadang-kadang benda yang kita tahu tapi kita tak amanah pada pengetahuan kita itu. Tapi bila kita amanah pada pengetahuan kita itu, maka itulah dikatakan i'tikad. I'tikad. Ya, kita tahu. Bila kita tahu, kita amanah dengan pengetahuan tersebut. Sebab itu bila ditanya dalam Quran kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Bila ditanyakan, tanyalah kepada siapa-siapa pun, siapa yang cipta langit bumi ni? Siapa? Maka jawapannya Allah. Tapi mereka tak amanah. Kalau dah tahu Allah yang ciptakan, kenapa berpaling? Itu isunya. Jadi bila kita dah tahu, kita amanah, itu namanya i'tiqad. Ya. Jadi i'tiqad ia baharu, maknanya ni salah. Makna i'tiqad yang baharu ni, sedangkan Allah Ta'ala jadi qadim baqa sifatnya. Baharu ini sifat makhluk. Ini membawa kepada kekufuran. Yang pertama tadi, kalau menafikan wujud dan juga 5 sifat salbiah tadi, itu kufur. Ataupun beriktikad sifat-sifat ini baharu, kufur. Atau keadaannya makhluk, kufur. Atau dia syak, ya tidak pun kufur. Atau dia terhenti pada demikian itu. Nampak? Terhenti pada demikian itu, ya tidak, dia tak jawab, terhenti pada demikian itu, maka dikatakan membawa kepada kekafiran. Ya, mana saya ambil Ustaz? Faridatul Faraid, kitab Faridatul Faraid. Ya, tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang tadi tu keadaan yang boleh membawa kepada kekufuran. Makna kufur ni maknanya gelincir, habis, berpaling. Tapi ada pun satu keadaan lagi yang dikatakan fasik dan bid'ah, dosa besar. Menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat ma'aninya. Ini kata Mu'tazilah. Ulama jelas mengatakan Tuhan namanya Allah, maka ada sifat padanya, sifat menetap padanya. Itu pernyataan. Tapi kata Mu'tazilah, berkuasanya Allah Ta'ala bukan di sifat dek zat tu. Jadi bila dikatakan dek zat itu samalah seperti Mu'tazilah. Jadi ia boleh membawa kepada fasik, boleh membawa kepada bid'ah. Ya. Baik, kita tahu benda ni bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk meletakkan sempadan. Benda ni fasik, jangan kita langgar. Itu ya. Bukan benda ni fasik, kau buat fasik, kau ni fasik ni. Kan? Ya, kita mengaji bukan menghukum orang, tapi mengaji untuk meletakkan sempadan dalam diri kita. Nampak? Ya. Kenapa para ulama meletakkan ilmu-ilmu begini, kan? Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, takwalah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, dalam keadaan Islam. Jadi apa yang untuk nenek kita jaga ialah memikirkan besok mati anak cucu aku, sok akidah dia. Akidah nombor 1. Gumah, duit, goto, tu nombor berapa tak tahulah. Tapi nombor 1 yang pertamanya, the first one, akidah anak cucu saya. Ini sebab itu dia buat ilmu ni. Ya. Tapi ini nak mengaji ni pun, yang mengaji sifat 20 ni, ya, mengaji sifat 20 ni, ini perincian. Sebenarnya sifat 20 ini dia memperincikan kesempurnaan. Jadi sebab itu kalau betul-betul orang dulu kan, orang dulu cerita banyak tak. Jadi ya, yang mutat ni kul huwallah tu. Jadi sebab tu masa saya kecil-kecil kan, lepas saya main-main tu kan, main tu kan, atuk ni panggil teh, kau baca kul Allah.
baca Quran, qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi itu je disuruh kita ulang. Nampak? Jadi yang mutandah diletakkan, faham tak faham tu nombor 2. Tapi qul huwallah. Tapi bila kita dah makin lama kita pun mengaji, ada makna, ini ayat Quran, ini wahyu, ini pegangan, ini pedoman, ini panduan, ini ilmu untuk disampaikan. Sebab tu atuk saya mari selalu disebut ya ayyuhallazina amanu ya wa kunu ma'as shadiqin. Kau besok jangan lari daripada ayat ni. Itu pun apalah kan. Tak kisahlah. Tak kisahlah. Tapi rupanya wakunu ma'as shadiqin. Ya, hiduplah kamu bersama orang yang benar. Nampak? Jadi makna atuk-atuk nenek moyang makin kan, dia nak akidah. Jadi sebab itu ya, dia pun masuk ke dalam hutan, dia pun teroka tanah, dibuatnya lah pundung dusun durian ya, supaya anak cucu dapat makan. Sekurang-kurangnya anak cucu musim durian dah balik berkumpul deh. Masa saya kecil-kecil kalau musim durian, pak saudara mak saudara saya tah daripada mana semua balik kampung. Itu deh anda orang dulu kan. Tapi itulah halusnya orang dulu. Dia tak cerita sobab. Sebab saya masa kecil-kecil dulu tak belajar sobab. Kang tanya banyak-banyak kang, diamlah kau dan cili mulut kau tu kang. Mak kita. Dia latih, kita pula banyak apa. Kau nak cili. Tapi sebenarnya dia dah beri kat kita yang motat ni, yang utama dah. Esok-besok sampai masuk esok kau tahulah. Tu. Ya tak? Tapi kalau kita tengok hari ni bukan main anda 3 PhD tapi bawa ajaran sesat. Saya tak tahulah, saya tak ngatur orang lah. Ya, minta maaf lah ya, kalau tersinggung mana-mana orang tu. Ya. Allahu Akbar. Kan itu ya. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi sebab tu kita mengaji bukan nak menghukum orang ya, tapi kita mengaji nak buat sempadan dalam hidup kita. Ni tahu kita. Pereh kita ni sini. Jangan kita melangkau. Jangan kita terlajak dan sebagainya ya. Baiklah kesimpulanlah ya. Kesimpulannya ya, muka surat bab 90. Jadi kumpulan sifat nafsiyah dan salbiyah bukanlah membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala, tetapi lebih ya kepada zatnya, kerana sifat nafsiyah itu membicarakan ya Tuhan itu ada atau tidak. Jawabnya ada. Itu. Yang keduanya sifat salbiyah membicarakan tentang sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala itu ya untuk dinafikan. Sebagai contoh bagi Zaid, sifat salbiyah bagi Zaid ini biasa nama bagi lelaki. Maka dikatakan Zaid bukan perempuan. Jadi Zaid bukan perempuan itu nak menyifatkan kelakian pada Zaid. Jadi maknanya menyatakan kalau orang lelaki apalah dikhabar dia perempuan pula, tak layak perkataan tu. Dia macam tu maksudnya ya. Jadi sifat salbiah bagi Zaid ialah Zaid bukan perempuan, Zaid manusia bukan binatang, Zaid manusia bukan pokok, Zaid berjalan berlari, tak boleh terbang. Tapi semua perkataan ini bukanlah sifat tambahan bagi Zaid, tetapi adalah sifat yang tidak layak bagi Zaid. Itu maksudnya. Jadi kedua-dua sifat, apa dia, nafsiyah dan salbiyah, tidak membawa tambahan atau perkara baharu kepada zat. Ya, itu sebagai catatan. Manakala kumpulan sifat ma'anilah yang sebenar-benarnya membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala. Kerana dilihat daripada perkataan ma'ani itu sendiri, asalnya adalah maknan. Maknan itu maksudnya sifatun. Ya, maknan itu maknanya sifatun. Oleh itu ma'ani juga bermaksud sifat, iaitu sifat-sifat ma'ani. Ma'ani ini plural.
singularnya maknan. Ya, di bahasa Arab ni ada singular, ada musanna, ada plural. Bahasa Inggeris apa ada dua. Kalau kan apa dia dua, mufrad, musanna, jamak. Itu ya, nak mudah faham ya. Singular, plural. Ya, bahasa Melayu ya, satu, dua dan tiga ke atas. Jadi tiga ke atas tu menunjukkan jumlah yang lebih daripada tiga banyak. Jadi sifatun ma'aniyun. Ma'aniyun tu maknanya sifatun, sifat-sifat. Kan banyak tu, 7 ya. Semua sifat ma'ani yang 7 ini wujudi. Sebab itu bila dikatakan wujudi, dikatakan bila dikatakan mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan sifat sama, sifat pendengar, kerana sifat ini ada. Boleh faham saudara kita, jika diizinkan di akhirat nanti kita dapat melihat sifat ini. Kerana itu dikatakan sifat itu wujudi, ada. Yang ketiga, semua sifat ma'ani benar-benar membawa suatu tambahan atau perkara baharu kepada zat. Tambahan itu adalah sifat. Dia tak bercerai, tetapi dari segi cakapnya lah, sifat itu menetap pada zat. Jadi tambah cakapnya. Sedangkan hakikatnya tak ada zat, tak ada sifat, tak boleh nak dicoraikan. Itu hakikat. Tetapi bila cakap, makna sifat itu adalah yang menetap pada zat. Maknanya pada padanya Tuhan ada sifat berkuasa, ada sifat berkehendak, ada sifat pengetahuan, ada sifat perhidup, ada sifat pendengar, pelihat, berkata. Maka nanti daripada 7 itu dia akan kita pelajari ta'alluq. Apakah pula ta'alluq? Maka ya, ta'alluq ini fungsi tambahan. Kalau kata kudrah, macam mana kudrah? Sebab tu dikatakan kudrah ta'alluqnya pada makhluk, pada makhluk. Sebab itu kena belajar ta'alluq ni, sebab bila dikatakan kuasa, perkuasa, dia akan ada persoalan-persoalan yang akan mencuba untuk mentasbih, mengganggu. Dikatakan ini dia kata Allah berkuasa. Kenapa Allah tak menciptakan Tuhan lain selain daripada dia? Itu kita kena faham. Kudrah tadi itu ta'alluqnya pada sekalian yang mungkin. Jadi bukanlah kudrah itu apabila dikatakan Allah Ta'ala dengan kudrahnya nak menciptakan Tuhan lain pula, maka apabila ada dua Tuhan akan jadi lemah lah. Ini dibawa di dalam juzuk 17 suratul Anbiya. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jika di bumi, di langit lain-lain Tuhan, la fasadata, rosak binasa keduanya. Baik. Yang ketiga, kumpulan sifat ma'nawiyah menunjukkan sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Dan sifat ini bukan terasing daripada zat Allah Ta'ala. Cuma tinggal lagi ma'nawiyah ini adalah seperti gam yang melekatkan sifat ma'ani dengan zat Allah Ta'ala. Jadi ini semua adalah cakap. Kerana kita belajar ilmu tauhid ini dengan perantaraan hujah, maka inilah hujah cakap-cakapnya, inilah perkataan-perkataannya, inilah istilah-istilahnya. Boleh faham saudara itu? Kerana kalau kita nak tahu tingkatan makrifah, kita kena tanya kepada orang yang mengaji ihsan. Maka orang yang mengaji ihsan, maka dia mengatakan makrifah yang kita belajar ini pada tingkatan burhaniyah, mana pada tingkatan berhujah. Adapun yang lebih tinggi daripada burhaniyah ini adalah kasyfiyah, atas jalan pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pembukaan macam mana? Macam mana nak mengangkat fardu ain kita mengenal Allah Taala? Maka sebab itu para ulama mengambil pendekatan ma'rifatul burhaniyah, mengenal dengan hujah bagi mengangkat fardu ain atas kafal atau atas tanggungjawab kita sebagai mukallaf.
Maka itulah yang dapat kita bahaskan pada malam ini, di bawah tajuk pembahagian sifat kepada 4. Maka selepas pada ini kita akan masuk satu persatu, yang dikatakan nafsiyah itu apa, wujud, yang dikatakan wujud itu apa, macam mana untuk mengetahui, beriman, untuk menyatakan dalilnya, hujahnya, buktinya, dan memegangnya dengan kesimpulan-kesimpulan setelah dijelaskan pengertian, cara beriman dan juga bukti-buktinya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidil